kita nak bercakap mengenai satu lagi usaha Polis Diraja Malaysia untuk memastikan agar kita kata objektif inisiatif polis dan masyarakat berpisah tiada itu boleh dicapai dengan meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan dan juga bagaimana untuk menjamin keselamatan komuniti secara khususnya. Ya, betul. Jadi untuk perbincangan ini kita mengalu-alukan tetamu kehormat kita dari dari PDRM yang dihormati SAC Muhammad Anil Shah Abdullah, Ketua Perhubungan Antarabangsa Polis Diraja Malaysia. Terima kasih. Selamat pagi tuan. Terima kasih. Baik. Okey tuan, bercakap mengenai Asiana Pol ini tadi kita dah ada berbincang dengan Tuan Anil kita berkaitan dengan Badan Gabungan Polis Rantau ASEAN mengadakan persidangan Asiana Pol ke-36 yang diadakan pada 25 hingga 29 Julai di Hotel Marriott Putrajaya. Dan tahun ini sebenarnya satu kebanggaan untuk Malaysia kerana menjadi tuan rumah untuk persidangan kali ini. Mungkin tuan boleh kongsikan bersama dengan kita pada pagi ini apakah antara pengisian dalam Asiana Pol itu nanti? Okey. Terima kasih. Tahun ini Malaysia akan jadi host sebenarnya untuk persidangan Asiana Pol yang ke-36. Dan untuk makluman, ini bukan kali pertama Malaysia menghostkan konferensi antarabangsa ini. Ini merupakan kali kelima. Dan antara pengisian yang penting adalah kita akan bawa duduk semeja ke-10 ketua polis rantau ASEAN dan dinamakan ASEAN National Police. Duduk bersama juga dengan rakan-rakan dialog kita di peringkat antarabangsa berbagai negara dan organisasi termasuk Interpol. Dan kita akan duduk bersama untuk bincang strategi-strategi bagaimana menangani jenayah rentas sepadan bagi kawasan ASEAN ini. Baik. Saya rasa mungkin ada yang bertanyakan kalau kali 36, kalau bandingkan dengan kali yang ke-35 sebelumnya yang diadakan di Jakarta kalau tak silap saya. Jadi apa perbezaan topik-topik yang akan dibawakan kalau yang dibandingkan dengan yang telah dibincangkan sebelumnya? Okay, untuk kali ini di Malaysia ni, selain daripada topik-topik yang biasa dibincangkan saban tahun, pembaruan ataupun area baru yang kita teroka adalah antara lain adalah bagaimana kita upgradekan kita punya database yang berkenaan dengan maklumat jenayah, maklumat jenayah rentas sepadan yang ada dalam Asiana Pol. Kedua juga tahun ini kita akan bincang tentang forensic network, ASEAN Police Forensic Science Network, bagaimana kita kembangkan network kita dari segi kepakaran forensik. Dan ketiga tahun ini juga satu jenayah yang dimensi baru juga yang akan kita bincang adalah tentang wildlife crime atau jenayah yang melibatkan kehidupan liar. Dan also bagaimana mereka traffickan wildlife crime di rantau ini. Ini adalah dimensi baru yang kita akan bincang tahun ini. Okey, baik tuan. Kalau kita bercerita mengenai perkongsian rentas sempadan ini ataupun berkaitan dengan jenayah rentas sempadan ini, adakah juga akan turut diusahakan tentang perkongsian maklumat, khususnya kita kata maklumat database tentang jenayah ataupun jenayah-jenayah berat yang telah dilakukan di sesebuah negara dan juga turut dikongsikan datanya di beberapa negara yang lain? Okey. Kita telah wujudkan pun database kita ni lebih kurang 9 tahun dahulu. So database ni telah wujud dan ada kerjasama yang baik sebenarnya antara semua negara yang dalam rantau ASEAN. Cuma tahun ini kita bincangkan bagaimana nak upgradekan lagi, pertekadkan lagi database ini untuk tekadkan keupayaan kita kerjasama untuk merentasi jenayah ini. Malaysia sebagai tuan rumah memang harus dibanggakan. Kali kelima pula kita menjadi tuan rumah. Negara-negara mana lain yang akan turut serta untuk persidangan ini? So secara umumnya semua negara ASEAN akan terlibat, iaitu di rantau ASEAN, Malaysia, Thailand, Philippines, ke-10 negara ASEAN. Sebab ini adalah polis ASEAN National Police, maksudnya ASEAN. Selain daripada itu, kita juga ada perkongsian dengan rakan dialog. Rakan dialog ni adalah negara-negara bukan saja di ASEAN. Dia pergi sejauh sampai ke Rusia pun ada. So kita ada seperti Rusia, Korea, Japan, China. Negara yang kita namakan rakan dialog. Dan juga interesting ni juga kita ada badan-badan antarabangsa. Termasuk ASEAN Secretariat yang berpangkalan di Jakarta. Kita ada wakil daripada Interpol yang berpangkalan di Lyon, France. Dan juga wakil daripada Europol yang berpangkalan di Europe. So maksudnya selain daripada kita bincangkan kerjasama serantau, jenayah rentas sepadan ini perlu dikongsi juga dengan rakan-rakan jenayah di seantera dunia ni. Because it is international, kita perlu gabungkan semua resources kita. Baik, bagi pendapat tuan sendiri dengan adanya convention seperti ini, saban tahun diadakan, apakah antara kemungkinan kekurangan ataupun lakuna yang berlaku dalam industri keselamatan sesebuah negara di rantau ASEAN khususnya mungkin boleh diperbaiki dalam beberapa siri perbincangan yang telah dilakukan?
Of course, saya tidak ingin gunakan perkataan lakuna. Lakuna ni lebih kepada loopholes in the law. Cuma kita perlu sedar bahawa setiap negara ada undang-undang masing-masing. So kita di kalangan ASEAN-APOL ni kita menghormati. Nombor satu, undang-undang negara masing-masing. Kita menghormati kedaulatan negara masing-masing. Cuma kita cari titik penemuan di mana kita boleh berkongsi dan juga bekerjasama berdasarkan daripada resolusi-resolusi untuk setiap ketua polis menggabungkan pasukan-pasukan polis dan bekerja secara bilateral, secara trilateral. Cuma kita perlu sedar bahawa kita tidak dapat untuk bezakan. Dan kita cuma dapat harmonikan antara setengah-setengah undang-undang yang kita ada. Tapi kita menghormati undang-undang negara masing-masing. Cuma kita buat resolusi di mana kita boleh bekerjasama dari segi strategi menangani jenayah ini. Kerana jenayah ini sangat mobile. Betul, betul. Tuan, kalau kita lihatkan ya, dalam semua perbincangan ini, kali ke-36 ni, pasti ada banyak pengajaran yang telah kita ambil atau kita dapat aplikasikan untuk PDRM pula ya, dan juga untuk negara kita. Antaranya boleh tak Tuan kongsikan? Mungkin ada satu atau dua yang boleh Tuan kongsikan. Antara apa yang telah kita ambil sebagai pengajaran dari tahun-tahun sebelumnya dan juga mungkin dari tahun ini juga. Okey. Sebenarnya hasil yang paling utama daripada konferensi ASEAN-APOL ni, selain daripada kita bincang saya kata strategi-strategi tadi, kita juga dalam persidangan itu kita kongsikan apa yang dinamakan dengan success stories. Maksudnya kejayaan-kejayaan yang ditempuh oleh negara-negara lain. Baik. Kita juga bincang best practices, amalan-amalan yang terbaik yang kita boleh kongsi. Dan secara ongoing, memang ada kejayaan-kejayaan, contohnya apabila kita berkongsi maklumat dengan rakan-rakan kita dalam negara ASEAN ni, contohnya negara terdekat, contohnya Thailand, Indonesia. So banyak kejayaan kita dapat dari segi contohnya pengedaran dadah, dari segi kes-kes curi kenderaan yang merentasi sempadan. So ada saban hari ada rampasan-rampasan dan juga ada juga penyelayan yang kita kenal pasti yang mobile, yang kita boleh kongsi maklumat dan bila dia merentasi antara negara ni, kita dapat kerjasama untuk menangkap mereka dan membawa ke muka pengadilan. So yang penting di sini success stories dan best practices. Baik, okey Tuan. Kalau kita lihat ya, menangani jenayah ini bukan sahaja apabila ianya sudah berlaku, tetapi lebih kepada sebelum jenayah itu berlaku sendiri, dan ini juga melibatkan antara isu-isunya adalah isu ancaman keganasan dan sebagainya. Jadi adakah dalam hal ini perkongsian ataupun persidangan ini turut berkongsi tentang kepakaran risikan dalam unit risikan setiap polis di sesebuah negara itu? Okey. Secara dasar, secara umumnya, perkongsian maklumat menjalankan operasi bersama juga dibincangkan. Cuma oleh kerana setiap-tiap operasi itu ada dia punya sensitiviti dia, ada tahap kerahsiaannya tu, itu akan dibincangkan di peringkat pengoperasian nanti. Cuma di konferensi ini oleh kerana dia adalah medan untuk ketua-ketua polis, pengubah dasar, policy maker. So mereka akan bincang, ketua-ketua polis ini akan bincang polisi atau dasar serantau. Bila peringkat pelaksanaan tu, kita juga ada networking ataupun rangkaian kita, jaringan kita di peringkat operasi. Itu akan dibuat di peringkat pelaksana nanti. Yang penting adalah bila dasar, di peringkat dasar kita bersetuju untuk bekerjasama, di peringkat pengoperasian operasi nanti, kita ada juga kita punya majlis-majlis lain, mesyuarat-mesyuarat lain, dan juga cara-cara lain untuk kita bergabung. So itu cara ongoing. Tuan, kalau kita lihatkan tema untuk tahun ini, A Greater Nexus for a Safer Community, ini yang telah kita dapatkan ya untuk tema tahun ini. Mungkin Tuan boleh berikan kita informasi dengan lebih lanjut ya, apa maksud tema tahun ini, bagaimana ia boleh diaplikasikan ataupun digunakan untuk persidangan kali ini. Okey, sebenarnya untuk ASEAN-APOL secara dasarnya kita ada tema dia yang kita adopt daripada mula, iaitu Together We Keep the Region Safe, iaitu secara umumnya untuk menjadikan rantau ASEAN ini selamat. Tetapi tahun ini kita punya fokus adalah A Greater Nexus for a Safer Community. Kita gabungkan dua elemen untuk kerjasama rapat dengan ambil kira bahawa sekarang ni penjenayah sangat mobile, maklumat perlu dikongsi cepat. Nexus membawa erti satu jaringan yang lebih rapat. So kita nak come closer, jaringan lebih rapat, bermatlamat untuk melihat juga ASEAN Economic Community yang telah digabungkan tahun 2015. So ke arah untuk menjadikan komuniti ASEAN ini melalui jaringan Nexus ini di peringkat kepolisan yang lebih rapat, kita dapat menjamin keselamatan di rantau ini. So fokusnya Greater Nexus maksudnya jaringan networking yang lebih rapat di antara pasukan-pasukan polis di rantau ini. Bercakap mengenai networking ataupun jaringan itu, sekarang ini banyak jenayah-jenayah baru, mungkin jenayah melibatkan jenayah siber dan sebagainya yang turut menjadikan ASEAN, rantau ASEAN ini sebagai sasaran Tuan ya. Jadi adakah persidangan ini juga akan turut memberikan tumpuan kepada menangani jenayah yang berbentuk kita kata kita tidak nampak tetapi ia berlaku dalam kalangan masyarakat dan sememangnya boleh menjejaskan satu sistem pentadbiran kerajaan dan juga masyarakat. Okey. So untuk makluman juga,
cybercrime juga adalah satu antara 13 jenis jenayah yang akan dibincang di konferensi ini. Baik. So kita juga sedari bahawa cybercrime ini sangat penting. Dia kita tak akan lihat wajah penjenayah pun. Ya, betul. So cybercrime ini contohnya bukan dari segi sektor perbankan saja, tapi dari segi contohnya cybercrime yang lain, melibatkan pedofilia, melibatkan jenayah yang akan membawa impak kepada kerajaan. So perkara-perkara ini juga dibincangkan dan akan ada resolusi khusus di peringkat pembuat dasar bagaimana menangani jenayah ini. So cybercrime juga diberi fokus yang serius dalam konferensi. Salah satu antara topik utama yang akan dibincangkan. Saya rasa mungkin satu lagi topik yang mungkin akan dibincangkan juga ialah mengenai terorisme ataupun teroris dan juga seperti yang dikatakan cybercrime. Tapi topik-topik lain macam pemedangan manusia dan apa-apa juga yang sedang berlaku di rantau Asia ni menjadi topik utama juga, ya Tuan? Benar. Dalam konferensi ini sebenarnya kita ada lebih kurang 13 jenis area kita bincangkan. Okey. So termasuk tadi cybercrime, termasuk human trafficking, termasuk drug trafficking, arms smuggling, dan termasuk saya kata tadi yang terbaru wildlife crime. So terorisme ni, counter terrorism juga adalah satu area yang akan dibincang setiap tahun dan tahun ini juga akan diberi tumpuan. Kenapa tumpuan pada wildlife crime, Tuan? So wildlife crime ni sebenarnya seperti mana saya kata tadi, jenayah yang haiwan liar memang sedang berlaku di seluruh dunia dan kawasan ASEAN ini dilihat sebagai satu consumer countries, nombor dua source country dan juga transit country. So pihak pucuk pimpinan kita, tiga-tiga sekali di rantau ASEAN ni. So pucuk pimpinan kita sebenarnya di Jakarta telah membuat persetujuan bahawa kita perlu juga lihat wildlife crime ni sebagai satu dimensi organised crime yang serius. Sebab dia kaitannya dengan jenayah rentas padan ni, termasuk elemen-elemen seperti money laundering. Pasal sindiket ni juga akan mendapatkan wang secara haram, akan gunakan untuk aktiviti lain melalui money laundering. Mereka juga terlibat dan memiliki senjata api. So ada dimensi keselamatan. Dan bagi mereka, bila dia buat jenis wildlife crime ni, mereka juga ambil kesempatan untuk buat jenayah lain. Contohnya membawa dadah juga sekali. So maksudnya penjenayah ni dia akan gunakan apa juga networking mereka pula. Penjenayah pun ada networking. So mereka gunakan networking mereka juga untuk buat pelbagai jenis jenayah. So contohnya kalau untuk buat wildlife crime yang melibatkan kehidupan liar ni, mereka juga perlukan senjata api. So dari segi kepolisian ni kita perlu juga cantas upaya mereka dari segi senjata api. Okey. Dan akhir sekali Tuan, bersempena dengan kita kata ASEAN Poll ke-36 yang akan berlangsung 25 hingga 29 Julai ini, mungkin ada kata-kata terakhir dari Tuan mewakili PDRM, harapan pihak Tuan sendiri sempena dengan persidangan ASEAN Poll ini. Okey. Harapan sebenarnya fokus utama seperti mana saya kata tadi itu, memang dah 36 kali kita bersidang. Tapi kali ini oleh kerana kita lihat bahawa trend jenayah bukan saja rantau ini di seluruh dunia, kita perlu lihat bagaimana pasukan-pasukan polis boleh jalankan nexus tadi itu. Dalam perkataan yang mudah, jaringan. Sebenarnya perkongsian maklumat satu dari segi berbagai cara. Tapi yang lebih penting sebenarnya bila kita datang di peringkat ketua-ketua polis, di peringkat pelaksana, di peringkat pegawai kanan, bila duduk semeja, kita akan kenal satu antara lain. Networking itu, face-to-face interaction tu akan membuat kita punya pekerja lagi mudah di masa-masa akan datang. Itu sebenarnya harapan kita itu. Networking melalui interaction yang secara rapat. Baik. Itu dia. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang dihormati SSC Muhammad Anil Shah Abdullah, Ketua Perhubungan Antarabangsa Polis Diraja Malaysia. Terima kasih sekali Puan. Dan kita ucapkan semoga maju jaya untuk persidangan ASEAN Poll ke-36 yang akan berlangsung 25 hingga 29 Julai di Hotel Marriott Putrajaya, dan Malaysia merupakan tuan rumah untuk tahun ini melibatkan beberapa negara ASEAN ini. Ya, betul. Diharap apa yang akan bakal berlaku nanti untuk persidangan kali ke-36 ni dapatlah membenteras jenayah-jenayah yang kita bincangkan tadi dengan Tuan Anil, sebab kalau kita lihatkan Asia Tenggara ataupun negara ASEAN ni menjadi tumpuan utama untuk penjenayah-penjenayah. Jadi memang telah menjadi satu survey ataupun satu kajian yang telah dilakukan. Mereka kata ASEAN, negara ASEAN ni menjadi tumpuan utama sebab mungkin seperti yang Tuan katakan tadi, ada banyak permintaan ataupun ada orang yang rasakan tempatnya senang untuk diakses oleh orang lain. Sebab itulah dengan persidangan ini ingin menguatkuasakan ataupun ingin menambah baik keselamatan di rantau Asia Tenggara ini, dan juga kita juga ingin memastikan agar segala-galanya dapat dijaga dengan baik. Dan bercakap mengenai keselamatan, sempena Hari Raya Aidilfitri ini, pastikan keselamatan anda juga perlu dijaga dan berhati-hati sepanjang meraihkan Hari Lebaran hari ini. Betul. Selamat